Hari ini topiknya ialah tentang madu. Okey, madu, anda tahu honey adalah satu daripada bahan minuman sebenarnya yang cukup cantik, yang telah termaktub pun dalam Al-Quran surah Al-Nahl. Okey, surah ke-16 tu ayat 68 dan 69. Boleh saya tolong bacakan? Allah pernah berfirman yang bermaksud, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarang di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Okey, berarti di gunung ganang boleh, di tempat apa yang kita buat sarang pun boleh sendiri. Tetapi ayat 69, kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan yang mengikut peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan padamu. So dengan itu akan keluar, dengan ni akan keluarlah dari dalam badan lebah ni minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai jenis penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mau memikir. So kita adalah antara orang yang suka berfikir, maka kita tengok betapa cantiknya hari ini. Madu ada 30 minimum. So nombor satu ialah digestion. Hari ini punya topik 30. So kita dah mula dengan digestion. Nombor dua adalah sebagai orang panggil antibiotik. Ya, bahan yang tadi firman Allah tadi yang ada untuk pelbagai jenis penyakit, termasuklah dia merupakan antibiotik yang paling natural. Bukan takat antibiotik saja, dia menjadi antifungal dan antiviral pula tu. Zaman sekarang bila you dengar antiviral, memang you patut happy. Bahkan dia sedap pula tu kan. Kalau benda yang macam pria katak memang bagus untuk diabetik, tapi dia pahit kan. Yang badam semua tu pahit. Tapi yang ni sedap bukan main. Nombor 3, dia untuk sore throat. Untuk orang yang kan, lagi sekali bila kita batuk-batuk tu, sebelum batuk pun kadang-kadang kita sampai orang panggil sakit tekak semua ni, kita risau. So cuba you lapiskan dengan honey dulu. Ada honey yang dah jadi pekat macam saya makan tadi, tapi ada honey yang lembut ataupun cair, sedikit daripada honey yang pekat seperti kelulut tu kan, dia lebih ringan. Faham tak? Dia tidak pekat. Itu pun boleh kita lapiskan bahagian kita yang sakit tekak. Nombor 3. Nombor 4 ialah anti-inflamasi. Tahu anti-inflamasi? Inflammation ni maksudnya apabila ada sebarang attack ataupun luka atau sebagainya, bila body kita nak baik, dia nak healing, dia akan ada inflammation. Inflammation ni menyebabkan kita jadi bengkak, jadi merah, jadi sakit di tempur dan panas. Yang tu dipanggil inflammation. Bila kita ambil honey, amalkan dia sehari 2 atau 3 kali pun tak apa, dia boleh surut cepat sikit. Nombor 5 ialah allergy. Orang yang suka ada alergi, you amalkan minum honey ni. Dan yang paling saya suka ialah budak-budak pun boleh makan. Cuma kalau infant, tetap infant. Infant ni bau ni lah, bawah pada setahun ataupun 6 bulan ke bawah ni, infant. Maksudnya dia masih lagi menyusu dengan ibunya. Kalau boleh you pastikan kalau nak bagi juga tu dia besar sikit lah, lebih pada setahun. Sebab ada kes-kes yang ada poisoning di dalam bakteria ke apa-apa tu, kalau dia orang tu kecil lagi, bahaya. So baby you tolak ke tepi dulu, okey, biar dia atas pada 6-7 bulan baru you nak bagi. Itu pun rasa-rasa dulu. Orang besar no problem. Nak lawan alergi, inilah dia, okey. Nak lawan nombor 6 ialah masalah meningkatkan imuniti. Di mana-mana saja sekarang banyak orang pergi cari suplemen untuk meningkatkan imuniti. Ini jawapan dia. Apa saja yang saya cerita, pastinya ada satu untuk meningkatkan imuniti kita. Alright, setuju? Yang ni orang yang ada high blood pressure senyum-senyum sikit. Sebab apa? You takut kan nak makan benda-benda manis sebagainya. Inilah ganti dia. Saya tak bagi makan sugar putih itu, sugar pasir, tapi saya benarkan dan saya galakkan you ambil honey, madu.
Sama juga dengan orang yang nombor berapa sekarang, nombor 8, diabetes. Orang diabetes boleh makan benda manis, mestilah you terkejut dengar kan. Yes, this fructose, this glucose, dan kalau kelulut tu dia ada sedikit maltose juga, you dah boleh ambil antara 1, 2 ni, no problem. Okay, nanti saya cerita yang mana lebih baik, yang mana kurang baik. Don't worry, dua-duanya baik. Cuma nak tahu mana lebih sikit, mana kurang sikit tu je. So, diabetes bagus, blood pressure bagus. Apa lagi nak? Cukup lah tu. Ada lagi. Okay, nombor 9 ialah dia ada banyak vitamin, especially vitamin B. You nak tahu kan vitamin B bagus untuk kebas-kebas, untuk orang-orang yang diabetes lagi sekali, orang tua-tua kan selalunya sarafnya dah mula terganggu. So it's very good. Dia ada magnesium, potassium, ada kalsium, berlambak dia punya tu. Kalau you tengok Mardi dah buat kajian punya list of mineral, vitamin, enzim dia first class. Patutlah sampai ada satu surah khas untuk lebah kan, titlenya surah lebah tu kan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, nombor 10 ialah selalu orang komplain zaman kita lockdown ni kan, kita jadi malas, energi tak ada dan sebagainya. Kita lazimkan amal minuman dengan honey. Okey. Seterusnya, nombor 11 ialah untuk masalah penyakit kulit pun bagus ya. Dia boleh clearkan you punya skin, dia boleh kalau ada luka-luka kulit-kulit kita ataupun yang sukar nak baik ni, setengah orang buat mask pun. Tahu tak mask? Dia buat tempek ni, dia ambil honey yang tak begitu pekat, dia dia lumur kat bahagian kulit-kulit dia tu, no problem. Bila dia dah kering nanti, dia ada anti-aging pula. Jadi nombor 12 dia jadi anti-aging. Bukan jaga kulit bagi orang utara kata bagi jadi cekang, tahu tak, bagi tegang, bagi bukan pegel, bagi mantap lah kan, jadi kencang. Itu Indonesia tu. Okey, kencang dia. Okey, so anti-aging is number 12, bagus. Semua orang nak cari jawapan untuk awet muda. This is the simplest and the most tastiest anti-aging. Paling sedap. Number 13, antioksidan. Selalu saya kata, semua penawar kalau tak ada elemen antioksidan, dia bukan penawar. Okey. Seterusnya nombor 14, dia mengurangkan weight. Weight ialah berat badan. Okey, walaupun serai lebih kuat fokusnya kepada berat badan punya penurunan, tapi honey pun boleh kita bantu. Sebab tu saya benarkan you campur yang lepas-lepas tu dengan honey. Honey sebagai dasar dia. Okey, dengan syarat jangan tengah menggelegak tu you masuk honey. Okey, teh tengah panas tu selalu orang buat silap, dia masuk honey terus. Salah besar. Tunggu dia sejuk sedikit ataupun suam baru masuk honey. Baik, kalau nak pakai honey juga lagi, bagusnya adalah dia juga menjadi prebiotik. Walaupun saya selalu cerita tentang fiber up, itu memang fokus kepada prebiotik. Tapi yang ni juga ada unsur prebiotik. Bagus untuk bakteria baiklah kan. Okey, nombor 16 pula, orang yang ada anemia, lagi satu lagi bahan makanan kita, dan sekali ni dia berbentuk minuman. Tadi macam makan kan, tapi kalau dia cair jadi minuman lah kan. Okey, baik. So anemia, very good. Okey, 17 kolesterol, penurunan kolesterol, dan setengah orang dia campur sikit kayu manis, ada campur sikit dengan garlic, itu bagus untuk anemia dan masalah-masalah penurunan kolesterol. Okey, baik. Nombor 18, jantung lebih sihat atas dasar peredaran darah lebih lancar. Lagi, nombor 19, yang ni saya kena slow down sikit. Sebab tadi ada 3 orang yang saya, 5 orang hari ni, pagi ni, sampai petang tadi. Dua orang yang ada kanser, 2 orang lagi yang ada autoimmune, dan dua lagi tu ada masalah sikit lah tentang fertility, kesuburan orang perempuan dan sebagainya. Tapi yang penting ialah hari ni honey ni bagus untuk kanser. Inilah makanan atau minuman untuk orang kanser. Amalkan. Okey, dia terkenal sangat, terutama sekali tak kira kelulut ataupun honey, tergantung daripada mana datang asalnya. Nanti saya cerita sama ada yang ternak bagus ataupun daripada hutan yang bagus. Anda dah buat keputusan kan, tapi sabar dulu. Okey, baik.
Yang penting nombor 20 ialah memori kita. Okey, bila kita meningkat umur, selalunya memori kita tu kadang-kadang terlupa-terlupa kan. Tak payah nyanyuk lagi. Awal-awal lagi you dah prevention dia, amalkanlah minuman honey ni. Bagus untuk memori kita. Orang yang asma, jangan lupa yang ni amalan bagus harian. Cuba tengok berapa kali dan berapa kerap you kena asma lepas you amal ni 5-6 hari. 5-6 hari tu baru seminggu kan, 2-3 minggu. Kadang-kadang bahan-bahan baik macam ni bukan 2-3 hari baru you, ataupun dah cepat-cepat you nak nampak. Mungkin seminggu 2-3 minggu baru nampak dia punya kesan. Okey, itu membuktikan dia natural. Kalau hari ni makan jam ni juga baik, memang tu penipu besar. Okey, itu dinamakan ubat. Okey. Baik, sambung cerita tentang asma dah habis, stres pula. Cantik kan? Sampai Tuhan bagi untuk orang yang ada masalah kemurungan, orang yang down, zaman sekarang tengah sampai nak gila ni kan, kita kurangkan stres kita, bawa tenang dengan minuman honey. Okey. Bila saya cakap ni saya teringat ada setengah orang duk sapu honey kat ayam, dia pergi bakar, bubur daging, bakar semua. Itu salah besar. Okey, tolong jangan bakar honey ni, okey, please sebab dia menyebabkan, boleh bawa, tadi dia anti cancer tapi yang ni jadi cancer pula nanti, sebab bila you bakar tu gula tu bertukar warna, dah jadi macam sampai ada nitrosamin pula nanti. Tahu nitrosamin tak? Nitrosamin tu bahan-bahan yang bila campur dengan daging dia tukar protein tu nanti jadi bahan penyebab kanser. Baik. Nombor 23, fertility, kesuburan, terutama sekali wanita, dan mereka yang ada morning sickness. Tahu morning sickness yang pagi-pagi 3-4 bulan pertama, orang perempuan yang mengandung selalunya suka muntah, suka loya, pening kepala sebagainya. Amalkan minuman honey. Baik lagi, untuk masalah orang yang ada dementia, tadi saya katakan perkataan nyanyuk semua tu rupanya betul. Orang yang ada family, terutama sekali yang nyanyuk, senang-senang dapat, walaupun dia bukan keturunan, tapi kita ni kadang-kadang ada sedikit genetic factor. Namun zaman sekarang ni tak ada masalah genetik pun boleh kena nyanyuk. Pasal apa? Makanan, stres hidup, tak cukup matahari, tak cukup tidur, cepat jadi nyanyuk. Okay, let's go. 25 ialah stroke. Tahu stroke? Angin ahmal. When you have, bila kena stroke, dia boleh meningkat keperedaran darah. Amalkan dengan tenaga yang dapat daripada honey ni pun bagus. Lagi 5 je, sabar 26 ialah hepatitis. Tahu apa hepatitis? Masalah liver, yang kena infection of the liver. Okey, boleh kita amalkan sebab dia tidak tinggi bahan-bahan yang akan menambahkan kerja liver pula lagi. So bahkan dia antibiotik kan, natural, untuk liver pun boleh dia bantu, dia tolong. Nombor 27 ialah sleep, senang tidur. Banyak kan, kita bagi bunga telang, kita bagi serai, kita campur pula dengan honey, first class. Okey. 28 sekarang. Nombor 28, melatonin. Dia meningkatkan, siapa yang makan 1 jam sebelum tidur ataupun minum honey ni, dia boleh meningkatkan melatonin. Melatonin adalah satu hormon yang keluar waktu you tidur sahaja, dan waktu belah malam antara pukul 10 hingga 4 pagi saja dia keluar. Dia meningkatkan kebaikan repair badan, dia bagi ketumbesaran kalau budak tu masih lagi membesar, ini yang terbaiknya melatonin ni, okey, dan dapat tidur yang first class dengan melatonin. Baiklah, last tu, stomach kita, masalah GERD, selalunya masalah gastrik, masalah colitis, tak? Masalah ususnya yang semua sakit, kembung, angin dan bisa macam pisau, potong-potong, gastrik semua tu, selalu sangat makan ubat. You amalkan amalan makan ataupun minum honey. Habis, nombor 29 dah habis. Nombor 30 ialah masalah buah pinggang. Ya, semua ni bagus untuk melawaskan kencing, terutama sekali kalau you combine dengan serai yang saya cerita semalam, lagi cantik. Okey, so yang kecil-kecil yang lain saya tak payah cerita lah kan, terlalu banyak nanti you terlupa pun. Tapi dah ada 30
kebaikan honey, dan telah ditulis dalam Al-Quran. Allah sendiri berfirman. Saya pun fikir kenapa saya tak cerita madu dulu awal-awal. Mungkin sebab terlalu common kot. Terlalu ramai orang dah cerita tentang madu, dan ramai di mana saja pun ada jual madu. Jadi kita ingat alah ni normal je kan. Tapi yang pentingnya kalau dia asli, dia original, dia tidak dimasukkan dengan gula-gula hangus, memang dia terbaik. Okey, sebab apa? Tuhan jadikan honey ni memang ada kerja dia masing-masing. Namun madu lebah ada kekuatan yang lain lagi. Sebab apa? Madu lebah sebab kemanisan dia tu, dia boleh sampai you buat untuk nak bubur dalam teh, nak bubur dalam you punya jamu kan, ataupun nak buat dalam you punya, kadang-kadang orang buat kuih ataupun orang nak masak-masak, orang selalu pakai honey yang daripada lebah. Terutama sekali kalau you dapat lebah pula, madunya tu daripada hutan yang liar. Tak hutan liar. Sebab tu madu tualang mahal sangat. Kalau betul-betul you cari madu tualang dan madu yang asalnya daripada hutan belantara yang bebas, yang lebah tu pergi sana pergi sini, datang sampai pokok yang beratus kaki tinggi tu, nak bawa turun pun boleh bawa maut kadang-kadang kalau you tengok macam mana dia bawa turun dia punya sarang tu kan. Masya Allah. Jadi kalau dia orang charge you mahal sikit tu, you janganlah bergaduh. Okey, cukup dulu sudah saya sekalian. Panjang lebar saya cerita tentang honey. Sebab apa? Saya memikir lama dah tentang honey ni. Kenapa saya diam terus, tak mau mencari dan merecommend. Sebab apa? 80%, antara 77% hingga 80%. Survey kata 77%, 80% orang publik kata banyak penipuan. Banyak yang bukan asli, bukan pure. Jadi saya nak recommend kat you all pun saya tak berani. Dah lama saya cari. Baru sebulan 2 ni saya dapat supply yang bagus. Dia bergantung kat mana yang saya nak cari ni. Selalunya saya suka yang original. Satu, nombor 2, saya nak kalau yang madu tualang tu, saya nak yang betul-betul ada musim dia. Selalunya setahun paling tinggi sekali 2 je dia boleh ambil. Kata orang sebelah hutan di Perak sana tu, dia kata bulan 5, bulan 4 setahun sekali dia ambil, dia simpan. Banyak tu lah dapat. Jadi kita tak boleh senang-senang nak kata saya nak lagi 2-30 kilo, tak ada. Kalau ada 20 kilo, 20 kilo lah. Jadi saya dapat, kalau siapa yang nak yang pure honey, you order sekarang, sebab saya cuma boleh dapat 300 botol untuk honey, madu tualang dan madu daripada hutan liar. Faham tak? Wild honey, which is my favorite. Jadi jangan main-main. Kalau you ternak madu ataupun lebah-lebah ni tepi jalan, tak payah beli. Okey, itu salah. Dia kena berapa kilometer jauh daripada jalan, kena ada kawasan tu ada bunga dan sebagainya. Tapi insyaAllah saya buat ni lebih kepada bukan untuk orang dewasa saja yang memang perlukan sangat-sangat, tetapi saya lebih suka tengok anak cucu saya, sebab mereka tu memang suka benda-benda yang manis. Tak ada tinggal apa lagi dah yang tinggal yang manis dan sedap dan berkhasiat. 30 jenis khasiat tadi saya nak bagi kepada anda juga. So please, first 300 dulu, cuma 300 botol. Saya order lagi 1000 botol. Itu pun tak cukup, saya tahu, sebab ramai yang menunggu yang pure. Kalau yang tak asli banyak. You pergi ke online pun banyak. Bukan saya kata you salah. Kalau nasib you bagus, you dapat yang asli. Saya sendiri yang nak makan dan selalu saya makan. Kan you tahu kan saya banyak buat teh halia, teh serai, kunyit semua kan. Mesti saya masuk honey. Honey tu tak boleh pakai kelulut. Sebab apa? Kelulut dia tidak manis sangat. Jadi kita tak boleh masuk. Yang tu kena pakai madu lebah. So saya nak ambil, baru saya recommend pada anda. Okey, saya jawab 2 soalan. Tapi hari ni saya tak laratlah nak cerita sebab patient banyak sangat hari ni. Okey, saya jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan madu je. Okey. Madu tualang ataupun madu hutan liar. Okey, madu liar daripada hutan. Okey. Kalau you know where it's coming from, it's okay. Tapi bagi saya, kalau saya tak tahu, saya tak akan recommend pada anda. Please
first time I berani cerita sebab saya dah dapat yang original punya. Itu dia. Jangan lupa bagi ke anak cucu you. Yang ni bukan untuk you saja, okey? Baru saya tahu macam mana cara nak bagi ke anak-anak cucu kita supaya mereka jadi sihat. Saya dah ingatkan dulu, takut bagi banyak honey, macam you all lah, takut banyak gula kan. Alah, doktor pun bukan dia faham semuanya apa yang ada dalam honey ni, macam saya ni kan. Mungkin doktor lain faham lah. Saya ni dulu tak baca, jadi kita tak faham ada 30 dia punya manfaat. Terima kasih banyak kerana sudi membantu rakyat kita yang pergi panjat. Saya bila tengok orang ambil madu tualang tu, saya tak sampai hati nak minta diskaun pun. Dia kata berapa pun saya beli je. Dia punya panjat tu, ya Allah. Bagi saya akan sedekah. Kalau orang tanya 50 ke 100 ringgit ke, you tambah lagi 50 ringgit. Pasal apa? Kesian kat dia orang ni, betul tak? So sekarang ramai orang order online, so please kalau saya terlambat atau staff saya terlambat jawab, janganlah marah-marah, please ya. Kita tak akan ambil duit you. You jangan risau, okey? Cuma kita tak respon cepat kadang-kadang, itu saja. Jadi sesuai dengan madu tualang kan? Yes. Sebab bila you nak campur dengan nak buat teh dan sebagainya, selalu yang lebih laku ialah, yang lebih orang suka ialah madu tualang, betul tak? Dan ramai sangat yang claim tualang, please, it's not easy, please, okay? Kalau you dapat yang murah-murah semua tu, tak payah beli. Lebih baik you pergi beli gula hangus lagi bagus, okay? Dia mestilah yang original, okay? Bagus. So dia madu tualang ni bagus untuk nak buat teh dan sebagainya. Biasa dalam air biasa boleh. Pula campur air zam-zam, lagi dahsyat. Rasanya macam Ribena, yes. Anak kecil pun suka, yes. Tak boleh campur dengan ubat hospital, memang boleh lah. Yang ni bukan ubat pun. Kan dia cuma penawar kan. Penawar tu tidak ada side effect langsung. Cuma good effect saja. Alright? Ada satu je dia punya side effect. Siapa tahu? You nanti akan ketagih. Maksudnya you shock kan. You akan suka makan. So you nak cari lagi lah. Dok, makan ubat kalau nak makan honey kena jarakkan. Tak payah jarakkan pun tak apa. Silakan makan sekali. Okay? Tapi yang bagus sekali ialah kalau boleh perut kosong. Saya lupa nak cerita tadi. Kalau boleh perut kosong. Yang tu yang terbaik sekali. Sebab apa? Dia absorption dia paling cepat. Kalau you makan dengan makanan atau dengan benda-benda lain lah yang berat, dia mengganggu. Sebab honey ni dia dalam masa tak sampai 45 minit, dia dah habis. Semua dah masuk dalam usus-usus, tak payah sampai kolon pun. Usus kecil saja dia dah hisap habis dah. Betapa baik dia punya digestibility. Bagus, senang diabsorb. Thank you very much. Alhamdulillah Tuhan bagi kita ilmu melalui firman beliau, sehingga kan kita boleh belajar macam-macam hari ini. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.